saya dan kita semua, berapa banyak dosa yang kita buat. Tiap-tiap minggu bahkan. Dosa dengan Allah. Tiap-tiap minggu bahkan. Maksiat dengan Allah tanpa rasa bersalah bahkan. Sudahlah dosa setiap minggu. Sudahlah tidak pernah rasa bersalah buat dosa dengan Allah. Pamerkan pula dosa yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zaman ini punya dosa. Ini jenis dosa umat akhir zaman. Dia buat dosa, dia upload ke channel TikTok dia. Bila orang tegur, dia kata sanggup bayar kat saya. Kalau sanggup bayar, saya boleh tinggal benda tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan akhirnya sebelum diusir keluar, dia menghasut Nabi Adam alaihissalam dengan ayat, satu ayat tuan-tuan baca dalam Quran. Iblis berkali-kali hasut Nabi Adam dan Hawa untuk melanggar satu arahan Allah, iaitu makan buah daripada pohon yang dilarang oleh Allah. Pokok dalam syurga ni lebih banyak daripada bilangan makhluk yang ada atas bumi hari ni. Pohon dalam syurga tu banyak. Semua Allah bagi kecuali satu sahaja. Satu pohon sahaja. Maka iblis masuk, bercakap, dia tanya, wahai Adam, tahukah kamu kenapa Allah larang kamu dan isteri kamu makan daripada pohon itu? Sehingga iblis bersumpah. Dah pujuk banyak kali Rasul ini tuan-tuan, Rasul. Sampai dia bersumpah dengan nama Allah. Iblis bersumpah dengan nama Allah. Allah sebut dalam Quran, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wa qasamahuma, iblis bersumpah dengan nama Allah di hadapan Adam dan Hawa. Huma tu dua orang. Dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wa qasamahuma, huma tu dua orang. Dua itu Adam dan Hawa. Iblis goda Adam dan Hawa, hasut Adam dan Hawa dalam syurga. Tipu Adam dan Hawa dalam syurga. Dia kata, demi Allah, pokok ini ada banyak rahsia dia. Makanlah wahai Adam, makanlah wahai Hawa. Kata para ulama tafsir, itu yang membuatkan Nabi Adam makan, sebab dia tak pernah jumpa mana-mana makhluk bersumpah dengan nama Allah untuk menyatakan sesuatu. Takkanlah yang datang di depan dia ni guna nama Allah untuk berbohong. Sudah bersumpah, wa qasamahuma, sudah bersumpah. Iblis kata, inni taukid. Inni taukid. Nak terjemah apa taukid ni? Macam apa dia? Taukid ni bersungguh-sungguhlah. Dia nak beritahu ayat tu betul-betul berlaku. Perbuatan itu betul-betul berlaku. Macam kita nampak kereta ayah kita, kita kata kereta, kita ulang banyak kali. Taukid lah tu. Taukid lafzi. Bila iblis kata, inni, aku sungguh. Tadi sumpah. Lepas bersumpah, dia sebut pula, aku sungguh. Lakuma lamina. Lam tu taukid lagi. Bila iblis menggunakan nama Allah, dia bersumpah, maka Nabi Adam alaihissalam makan pohon yang dilarang tersebut. Bila makan, Hawa makan, Nabi Adam pun makan. Orang Melayu kata tersangkut di sini. Saya pun tak tahu, hadis tu tak jumpa pun. Yang tersangkut di sini tu tak ada pun hadis tu. Wallahu a'lam.
Bila Adam makan pohon yang Allah dah bagi tahu, pohon ini dilarang, buah ini dilarang makan, Hawa makan, fabadat lahuma sawatuhuma. Terlucut baju yang dipakai oleh Adam dan Hawa sehingga menzahirkan aurat mereka di dalam syurga. Adam seorang rasul yang pemalu, tak pernah tengok aurat Hawa. Hawa juga seorang isteri yang malu, tak pernah tengok aurat Adam. Ni beza dengan kita. Kita segala aurat. Aurat sendiri tak usah cerita. Rasul itu tak pernah tengok aurat isteri dia. Malu bila makan. Fabadat lahuma sawatuhuma. Terlondeh baju dan pakaian mereka keluar. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Berlari Adam dan Hawa mendapatkan daun-daun syurga untuk ditutup tubuh mereka. Nabi Adam tinggi lebih kurang situ, siling tu. 30 meter. Kipas ni rendah je. 1, 2, 3, 4. 30 meter lebih kurang siling tu. Dan pohon-pohon dalam syurga pun besar. Daun-daunnya pun lebar. Nabi Adam dan Hawa berlari-lari kerana malu. Lalu mendapatkan daun-daun dalam syurga untuk menutup kemaluan mereka. Lalu Allah berkata kepada Adam dan Hawa, alam anhakuma antilkuma syajarah. Wahai Adam, bukankah aku dah larang kamu dan isteri kamu daripada makan pohon itu? Nabi Adam menyesal. Lalu beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengaku itu dosa dia. Nabi Adam menyesal dengan kesalahan yang dilakukan beliau dan isteri beliau. Lalu Adam dan Hawa, pasangan yang beriman kepada Allah ini, bertaubat kepada Allah. Lalu mengulang-ulang taubat dan yang dilakukan oleh mereka, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan, kami zalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampunkan kami wahai Allah. Wa tarhamna, kalau tak sayang dan tak kasih kami wahai Allah. Lanakunanna minal khasirin. Nescaya kami akan tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Bertaubat. Allah terima taubat Nabi Adam. Aku terima taubat kalian berdua, tetapi aku mengenakan Nabi Adam AS dan isterinya, dikenakan oleh Allah pengajaran, diusir daripada syurga Adam dan Hawa serta seluruh keturunan Nabi Adam dan Hawa. Semua kita, dahulu kita di dalam syurga, di belakang dalam tulang sulbi ayah kita Adam alaihissalam. Dan itulah kampung halaman kita yang akan kita pulang satu hari nanti, insya-Allah. Allah terima taubat Nabi Adam, Allah terima penyesalan Hawa alaihissalam, akan tetapi akibat dia keluar daripada syurga wahai Adam, keluar daripada syurga wahai Hawa. Kalau berjaya hidup dengan ujian dunia, nanti kembali ke syurga.
1000 tahun umur Nabi Adam. 1000. 1000 tahun umur Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam berikan 40 tahun kepada Daud alaihissalam. Nabi Daud. Berbaki umur Nabi Adam 960 tahun. Ketika Malakul Maut datang pada hari ajal Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam kenal itu Malakul Maut. Kita tak kenal tuan. Menteri besar kita kenal. Tuan imam kita kenal. Menteri besar pun kalangan orang masjid. Alhamdulillah. Nabi Adam sebab dia pernah duduk bersama para malaikat. Bila datang Malakul Maut, Nabi Adam kenal itu Malakul Maut. Nabi Adam kata, umur aku berbaki lagi 40. Berkata Malakul Maut, wahai Adam, dulu kamu pernah berikan 40 umur kamu kepada Daud alaihissalam. Maka Adam redha alaihissalam, redha untuk umurnya dicabut pada hari itu. Dan untuk makluman kita semua, 960 tahun hidup, itulah satu-satunya dosa pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Adam alaihissalam. Hak yang makan buah tu. Subhanallah. 960 tahun hidup, itulah satu-satunya kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam, pertama dan yang terakhir. Alaihi salatu wassalam. Hebat bapa kita semua. Sekali 960 tahun, kita, saya dan kita semua, berapa banyak dosa yang kita buat. Tiap-tiap minggu bahkan. Dosa dengan Allah. Tiap-tiap minggu bahkan. Maksiat dengan Allah. Tanpa rasa bersalah bahkan. Sudahlah dosa setiap minggu. Sudahlah tidak pernah rasa bersalah buat dosa dengan Allah. Pamerkan pula dosa yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman ini punya dosa. Ini jenis dosa umat akhir zaman. Dia buat dosa, dia upload ke channel TikTok dia. Dia buat dosa, dia rakam, dia upload dalam channel Facebook dia. Dia buat dosa, dia rakam, dia upload dalam channel YouTube dia. Bila orang tegur, dia kata sanggup bayar dekat saya. Kalau sanggup bayar, saya boleh tinggal benda tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Syurga itu benar. Dia bukan filem. Neraka itu benar. Dia bukan filem. Sesungguhnya hanya ada 2 negara sahaja apabila seseorang itu mati. Sama ada dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga, yang setiap ruang syurga itu adalah nikmat. Setiap inci syurga itu adalah nikmat. Sihat selama-lamanya, takkan pernah sakit. Kaya selama-lamanya, takkan pernah miskin. Mulia selama-lamanya, takkan pernah hina. Terkenal selama-lamanya, takkan pernah tersorak. Kesemua ahli syurga adalah raja-raja. Hari ini dalam dunia, tuan-tuan, satu negeri seorang saja menteri besar. Sultan satu saja. Tapi dalam syurga, setiap orang adalah raja. Tiap-tiap orang. Itu syurga. Sebab tu tak ada orang miskin.
Sekarang ni alam ujian. Ada susah 7 tahun, ada susah 9 tahun. Ada kaya 29 tahun, ada kaya 14 tahun. Ada pegang jawatan 2 penggal, ada pegang jawatan 7 penggal. Ada pegang jawatan 10 tahun, ada tak pernah pegang jawatan kerana ini dunia. Dalam syurga semua raja, insya-Allah. Semoga semua yang dalam masjid ini adalah ahli syurga Firdaus. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika iblis melakukan hijrah juga, tetapi hijrah daripada keadaan yang baik kepada keadaan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis semua orang kenal. Jahatlah macam mana pun kenal iblis. Dia bukan malaikat. Dia daripada api yang Allah cipta, daripada api. Iblis. Tetapi disebabkan ilmunya, disebabkan ibadahnya yang banyak, dia diangkat beribadat bersama malaikat. Masya Allah. Kita tuan-tuan, alimlah macam mana pun, jadi imam 34 tahun tetap semayang dengan manusia. Manusia aja kita semua. Tak pernah sampai kedudukan yang dicapai oleh iblis. Ibadat beliau, ibadat dia, ilmu yang dia pernah sampai Allah angkat dia beribadat dengan para malaikat. Itu kedudukan dia satu ketika dulu. Akhirnya iblis berada satu barisan dengan malaikat-malaikat yang paling kanan, paling depan sekali. Allahu Akbar. Tuan-tuan selalu sembang tentang wali-wali ni, maqam banyaklah para wali pun kan. Ada yang abdal, ada yang autad, ada yang qutub. Ni wali-wali Allah. Kita kalangan awliya beribadat macam mana pun dia tak sampai. Sembahyang di tepi Jibril, sembahyang di tepi Mikail. Luar biasa ibadat iblis ketika itu, sehingga Allah ambil dia, walaupun dia bukan malaikat, dia daripada api, Allah ambil dia naik beribadat bersama para malaikat. Subhanallah, kedudukan sangat tinggi, bukan malaikat yang biasa, bukan maksudnya Allah tak letak dia di kalangan malaikat biasa, Allah letak dia bersama kumpulan malaikat yang depan walaupun dia bukan malaikat. Kemudian Allah ciptakan makhluk baru namanya Adam. Habis Allah Taala kata kepada semua malaikat, usjudu li Adam. Azan. Kita bagi laluan azan. Alhamdulillah. Memberi laluan kepada azan ni antara sunnah yang di Malaysia ni hampir pupus. Selalu kalau ceramah dia terus je kan. Kalau di Syria dulu, saya duduk di Syria, ulama besar mana pun azan berhenti bagi laluan, kemudian baru teruskan. Jadi tahniahlah tuan-tuan di Negeri Sembilan ni, ia sunnah yang baik. Saya sambung lagi 15 minit insya-Allah. Pas azan lagi 15 minit.
Jadi tadi kita melihat tentang hijrah. Ada orang berhijrah daripada keadaan yang baik dan ada makhluk yang berhijrah daripada keadaan yang baik kepada keadaan yang buruk, seperti yang berlaku kepada iblis. Diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada satu tempat yang sangat mulia bersama dengan kumpulan para malaikat. Akhirnya Allah mengusir iblis daripada syurga buat selama-lamanya. Maksudnya kalau malam ni siapa jumpa, contohlah, kalau malam ni siapa jumpa iblis, bukan saya suruh minta, kalau jumpa suruh dia cerita tentang syurga, dia akan boleh cerita tentang syurga. Kemudian Allah usir dia daripada syurga, halau dia daripada syurga buat selama-lamanya. Dia dan seluruh keturunannya, iaitulah syaitan ataupun syayatin. Maka iblis pun minta satu permintaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis kata, Rabbi, Tuhanku. Allahu Akbar. Dah kena halau, dah kena laknat. Allah Ta'ala declare laknat ke atas iblis ketika itu. Iblis bukan makhluk yang ibadat saja, dia juga makhluk yang ada ilmu. Bila Tuhan kata aku laknat kamu, dia tahu apa maksud itu. Tapi bila nak keluar daripada syurga, tuan-tuan bayang, bila nak keluar daripada syurga, dia minta satu permintaan dengan Allah. Dia kata, Rabbi, Tuhanku. Dia masih memanggil Allah. Manusia kalau dah bongkak, Allah dia lupa. Manusia kalau dia dah sampai satu tahap yang paling takabur, dia akan mengaku dia Tuhan. Itu yang berlaku kepada beberapa manusia dalam dunia ni. Nabi pernah sebut cerita seorang raja yang mengaku dia Tuhan. Dalam Quran pernah sebut seorang maharaja yang mengaku Tuhan, iaitulah Fir'aun. Manusia tapi mengaku Tuhan. Iblis tak pernah mengaku Tuhan. Pada hari dia diusir, pada hari dia dilaknat, dia kata, Rabbi, Tuhanku. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Aku ada satu permintaan. Panjangkan umurku sehingga berlaku kiamat. Jangan matikan aku sehingga berlaku kiamat. Maksudnya iblis tahu semua makhluk akan mati. Yang kedua, kata para ulama tafsir, iblis tahu apabila kiamat semua akan mati tanpa kecuali. Sebab tu dia minta, wahai Tuhan, panjangkan umurku sampai kiamat. Nak buat apa? Kerana aku bersumpah dengan kemuliaan kamu, wahai Tuhanku. Dia bersumpah dengan kemuliaan Allah. Iblis bersumpah dengan kemuliaan Allah, kekuatan Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Iblis kata, aku akan sesatkan anak-anak Adam. Berapa ramai? Semua sekali. La ughwiyannahum ajma'in. Ajma'in, taukid. La ughwiyannahum ajma'in. Wahai Allah Tuhanku, aku bersumpah dengan kemuliaan dan kekuasaanmu, akan aku sesatkan anak-anak Adam kesemuanya. Illa
illa, kata iblis, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas kepadamu. Aku tak boleh sesatkan hamba-hambamu yang ikhlas kerana kamu, yang makan kerana Allah, beribadat kerana Allah, berzikir kerana Allah, mentadbir kerana Allah, bekerja kerana Allah, berjalan kerana Allah, baca Quran kerana Allah, keluar mencari nafkah kerana Allah. Ini yang disebut al-mukhlasun. Setiap inci hidup dia untuk Allah Jalla Jalaluh tak akan boleh disentuh dan ditembusi oleh iblis dan syaitan. Lalu bila iblis pun bersumpah di depan Allah, Allah Ta'ala pun sebut kepada iblis sebelum dia meninggalkan syurga, Allah Ta'ala sebut la amla'anna jahannama minka. Aku juga bersumpah. Allah Ta'ala juga bersumpah. Nak bagi tahu Allah kalau tak bersumpah pun perbuatan itu tetap Allah akan buat. Allah Ta'ala kata, aku juga sebut kepada kamu, sungguh aku akan penuhkan neraka Jahannam dengan kamu dan semua yang ikut jejak langkah kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, iblis pernah berada di satu tempat yang sangat tinggi. Hari ini, pada malam ini, dia telah berada di satu tempat yang paling hina di kalangan semua makhluk. Tiada tandingannya. Dia pernah duduk di satu tempat yang mulia, yang tiada tandingannya di kalangan makhluk. Hari ini, pada malam ni, disebabkan dia berhijrah daripada tempat yang mulia kepada satu tempat yang penuh penghinaan, penuh kemurkaan dan laknat Allah Jalla Jalaluh buat selama-lamanya. Dan Allah isytihar, siapa yang ikut iblis akan aku sumbatkan mereka, penuhkan neraka Jahannam dengan iblis dan pengikut-pengikut mereka. Maka hijrah kita, hijrah awal tahun ke, hijrah tengah tahun ke, hijrah akhir zaman ke, mesti hijrah ke arah yang lebih baik. Mesti hijrah menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti hijrah bersama dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati dengan bilangan dan warna ulama yang pelbagai. Sebab tu di Negeri Sembilan ni antara yang paling kerap sebut ikut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kan selalu peringat, alhamdulillah, mufti Negeri Sembilan kuat daripada dulu memperingatkan tentang aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar supaya kita tidak tersasar. Yang terakhir, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ialah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Ikrimah. Saya cerita ringkas tentang hijrah beliau. Ceramah saya bukan ada lawak macam ni ya. Kan sibik orang mai. Sebab niat kita untuk mengajak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Allah dan Rasul-Nya. Seorang sahabat Nabi masuk Islam. Dia anak kepada seorang yang digelar sebagai Fir'aun umat Nabi Muhammad. Ini bukan gelaran hari ini, gelaran dulu 1400 tahun yang lalu. Jahatnya ayah dia sehingga digelar Fir'aun umat Nabi Muhammad.
ayah dia nama Abu Jahal. Semua kejahatan yang ayah dia buat, anak dia akan buat. Iaitulah Ikrimah. Semua kejahatan yang ayah dia buat untuk menutup pintu dakwah, menghalang dakwah Nabi, anak dia akan buat. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, dia tak masuk Islam. Nabi hijrah ke Madinah sampai tahun ke-8. Nabi umur 61, belum masuk Islam. Ikrimah. Nabi umur 61, Nabi masuk kota Mekah, bawa tentera 10,000 orang untuk tawan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Nabi masuk kota Mekah, peristiwa Fathu Makkah. 10,000 orang Islam waktu tu Nabi masuk tawan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Nabi senarai nama-nama yang boleh dibunuh walaupun mereka berpaut di tirai Kaabah. Antara yang nama yang Nabi senaraikan itu atas sekali Ikrimah bin Abi Jahal. Sebab jahat dia Ikrimah ni. Banyaknya dia bunuh umat Islam, banyaknya dia hina Islam, dia upah artis-artis pada ketika itu untuk menghina Islam. Ikrimah dan ayah dia. Sehingga Nabi menghalalkan darah dia waktu Nabi masuk ke dalam kota Mekah. Akhirnya masuk Islam tahun yang sama. Dia lari, kemudian dipujuk oleh isteri dia. Dia balik ke kota Mekah. Dia isytihar di depan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, ayah jahat tak semestinya anak jahat. Ayah baik tak semestinya anak baik. Boleh jadi ayah baik, anak baik. Boleh jadi ayah jahat, anak pun perompak juga. Jahat juga. Wallahu alam, boleh jadi. Ayahnya Abu Jahal, anaknya Ikrimah radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam, dia sebut depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, satu je permintaan. Hari masuk Islam. Dia kata, permintaan saya satu. Tolong doakan kepada saya. Allah ampunkan dosa saya. Setiap harta yang saya belanjakan untuk menghancurkan Islam, setiap darah yang telah saya bunuh untuk keagungan kami dulu, setiap tenaga yang saya luahkan, yang saya gunakan untuk menghancurkan Islam, kesemuanya itu akan saya gandakan untuk meninggikan dan membela Islam. Wahai pesuruh Allah, mintalah Allah ampunkan dosa saya kepada Allah dan kepada kamu. Setiap perkataan yang saya sebut kepada kamu, di depan kamu dan di belakang kamu. Nabi pun angkat tangan, Nabi kata, ya Allah, ampunkan dosa Ikrimah, dosa yang di depan, dosa yang di belakang. Setiap harta yang Ikrimah gunakan untuk menghancurkan Islam, ampunkan setiap masa dan peluh yang digunakan untuk menghancurkan Islam satu ketika dulu. Nabi umur 61, kemudian Nabi wafat. Ikrimah menjadi salah seorang panglima Islam. Dia panglima dulu ketika dia bukan Islam. Kalau Khalid Al-Walid panglima kanan, Ikrimah bin Abi Jahal panglima sayap kiri. Waktu sama-sama belum Islam. Dua-dua panglima yang hebat. Bila masuk Islam, Ikrimah masih lagi menjadi panglima perang. Sampai perang yang besar dengan Rom, namanya perang Yarmuk. Umat Islam hampir kalah. Ikrimah bin Abi Jahal mengeluarkan pedangnya yang terakhir. Orang dulu kalau perang, pedang sampai patah. Kita kalau main game, handphone sampai rosak. Main game, hebatnya umat Nabi Muhammad zaman ni. Hari ni punya umat Nabi Muhammad main game sampai duit sampai habis. Game hak bayar tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Orang dulu kalau berperang bawa pedang 3, bawa pedang 4, kalau busur panah bawa 6 busur panah, kesemuanya patah sebab perang. Dia keluarkan pedang dia yang terakhir, lalu dia patahkan sarung pedang dia. Bila dia nak masuk dalam perang untuk kali yang terakhir, kata Khalid bin Walid, la taf'al hadha ya ibn al-am. Jangan buat macam ni wahai anak saudaraku. Maksudnya dia nak pergi itu, nak pergi yang terakhir. Sesungguhnya umat Islam memerlukan kepimpinan kamu. Sebab dia pakar. Dia panglima perang yang kanan. Maka berkata ketika itu Ikrimah bin Abi Jahal, dia kata, sesungguhnya dosa aku dengan Allah dan Rasulullah serta umat Islam begitu banyak. Lalu dia ajak semua orang Islam yang berani untuk mati. Dia ajak semua orang Islam yang tak mau balik dah ke kampung halaman untuk syahid. Ini bukan ajak main Mobile Legend. Bukan ajak pilitar untuk lumba motor. Mati juga atas jalan raya pun lumba. Meninggal 4 orang. Anak muda beberapa minggu lepas. 4 orang. Ramai berlumba. 4 orang meninggal di tempat tu. So kita tengok. Sayang nyawa tu kalau diberikan kepada pejuang-pejuang yang berada di Masjidil Aqsa. Nyawa tu yang mahal. Maka dia pun ajak ribuan orang yang semua bersedia untuk mati berada di belakang Ikrimah bin Abi Jahal. Lalu mereka pun masuk dan berjaya menggasak tentera Rom sehingga tentera Rom berundur begitu jauh. Hasil daripada serangan ketumbukan Ikrimah dan bersama dengan pasukan berani mati yang dia bimbing, yang dia pimpin. Akhirnya mereka jumpa Ikrimah yang ketika itu sudah pun berada di hujung-hujung nyawanya bersama dengan Al-Haris, sahabat Nabi, Ikrimah dan Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Waktu itu dah di akhir-akhir hayat dah. Ketiga-tiga dahagakan air. Bila beri kepada Ikrimah, Ikrimah kata dahulukan Ayyash. Bila beri kepada Ayyash, Ayyash kata dahulukan Al-Haris. Bila beri kepada Haris, Haris kata dahulukan Ikrimah. Akhirnya ketiga-tiga syahid. Di situ tanpa sempat seorang pun meneguk air tersebut. Kata para sahabat, kami melihat Ikrimah selepas dia masuk Islam, sama ada beliau di medan perang memimpin pasukan perang ataupun di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dan membaca Al-Quran. Hijrah itulah yang pada malam ni insya-Allah dengan kisah-kisah tersebut kita dapat jadikan panduan hijrah untuk kita pilih kepada kehidupan kita. Hijrah daripada keadaan yang Allah tak redha kepada keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar itu dulu untuk malam ni. Semoga apa yang saya sampaikan jadi tibar tauladan pada saya sendiri dan kita semua dalam meneruskan sekibaki kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak penganjur, daripada menteri besar sampai kepada jawatan kuasa pelaksana program pada hari ini.